Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saat-saat kematian yang kita selalu terbaca dalam Quran dan hadis adalah kematian secara umum. Bagaimana pula kematian yang berlaku secara luar biasa seperti dimakan buaya, dimakan rimau, hilang di tengah lautan? Bagaimana pula keadaan mereka ini yang tiada kubur? Adakah mereka terlepas dari menghadap malaikat munkar dan nakir? Orang yang tak ada kubur di Bahar Buaya. Baru ni saya tengok orang hantar video di Aceh Temiang. Saya pernah sampai di Aceh Temiang. Aceh Temiang ni sepadan Medan dan juga Aceh. Dia punya backhoe tu hak besar tu, hak depan dia tu jengkau tu dia buaya. Punya lah besar. Buaya tu panjang lebih lagi daripada jengkau tu. Besar buaya tu. Saya dah tengok gambar dia bawa gambar backhoe tu bawa buaya kan. Ingat kau apa dia? Rupanya dia pembelah buaya tu, belah keluar orang. Keluar kepala tu. Kan, buah dalam plastik. Keluar pula kaki dia. Loh, dia dibaham buaya. Jadi tak apalah, hak dia jumpa masuk kubur juga. Hak tak jumpa, tak masuk kubur je mana. Adakah dia tak kena soal munkar nakir? Baik, kita ingat orang hak mati ni sama ada dia masuk di tanah perkuburan ke, tak masuk ke, dia tetap masuk alam kubur ataupun alam barzakh. Alam kubur tu bukan di tanah kubur tu. Tanah kubur tu senang tak jasad saja. Tapi hakikatnya bukan duduk situ. Hakikatnya duduk di satu alam lain. Dia panggil alam barzakh. Setiap orang mati sama ada dikuburkan atau tidak dikuburkan, mereka akan masuk alam barzakh. Di alam inilah yang akan disoal oleh munkar nakir. Dan alam ni merupakan alam ghaib, alam transit sebelum alam akhirat. Kita tak dapat tengok. Kalau nak tahu alam ni mudah, mati dulu. Lepas mati baru tahu macam mana keadaan alam ini. Sebelum mati tak tahu. Tapi maknanya semua orang hak mati, tak kira masuk kubur ke, tak masuk ke, hilang tengah hutan ke, tengah atas ke terbang ke, atau atas laut ke, dia tetap masuk alam barzakh selepas dia mati dan tetap berhadapan dengan soal munkar nakir. Jadi kena faham bahawa alam barzakh bukan tanah kubur tu dah. Tanah kubur tempat simpan jasad je kan. Tapi alam barzakh itu satu alam lain selain daripada alam dunia sebelum datangnya alam akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya tentang zakat pengeluaran KWSP apabila kita keluarkan daripada akaun. Kalau kita simpan dalam akaun, adakah yang kita keluarkan saja kena zakat atau simpanan tidak dikeluarkan kena zakat setiap tahun? Dia sebenarnya EPF itu duit kita. Kita wajib keluar zakat setiap tahun. Tetapi oleh kerana kita tak nak keluar, bila tak nak keluar, maka dimaafkan untuk kita tak keluar, tunggu boleh keluar baru kita keluar. Sebab tu para ulama kata nak mudahnya, sebab dia duit kita betul. Kalau ikut dia tahu nak kena keluar dekat simpanan kan. Tapi oleh kerana tak boleh, tak mampu milik kita waktu itu. Milik kita tapi tak boleh nak keluar. Maka dengan sebab tu once bila boleh keluar saja, kita kena bayar zakat 2.5%, tak perlu tunggu setahun lagi. Keluar saja 2.5% kena keluar zakat. Apa tadi? Lepas tahun dah. Sebab apa? Sebab dia sudah bertahun-tahun dalam itu. Dia sudah bertahun-tahun dalam simpanan tu. Kalau sepatutnya dalam mazhab Syafi'i kena tiap-tiap tahun kena zakat tau. Sepatutnya. Tapi pada hari ini kita menggunakan pandangan yang lebih ringan, iaitu tak apalah sebab kita tak nak pegang duit tu kan. Duit kita kita nak pegang. Once bila dapat saja, kita terus keluarkan, tak perlu tunggu setahun lagi. Kena rujuk balik takut salah faham. Sebab apa? Sebab memang dia kena tengok wording dia. Tanya aja tak edit. Sebab kadang-kadang kalau tanya tak ikut silap info ke atau bagaimana kan? Sebab apa? Sebab dia sudah berada lama dekat situ. Bertahun-tahun dah. IPF. Kucing pun nak mengaji pun kau. Kucing surau ke apa? Nampak elok tu. Ya. Tak cukup haul. Ada berapa BBM? Dia dah lama dah berhenti kerja. Masa dia kerja dia tak banyak lah. Biasanya kalau kita kerja setahun dua memang cukup. Kecuali kita kerja sebulan berhenti.
tak kerja lah. Tak cukup lah. Kan? Dia ni ada dalam tu lebih kurang 22,000. Cukup lah. Cukup lah nisab. Ada 22,000 dah tak? Takkan tak ada 22,000 EPF. Kalau tak cukup nisab tak kena. Kalau tak cukup nisab, tak cukup kadar lah, tak kena. Tapi kebiasaannya EPF ni, bahawa orang kerja tak kerja sekejap, paling tidak setahun dua kan. Setahun dua capuk-capuk duit kita di majikan semua duduk dalam tu kan. Capuk-capuk memang lebih lah, biasanya lah. Cek tengok lah kan? Masa kita nak keluar, kita tahulah banyak mana. Okey, jadi itu soalan yang sampai kepada saya dalam WhatsApp ini. Tengok ada lagi tak soalan. Mana dia? Tak ada lah soalan dalam ni. Ya. Jadi dalam ni saya umumkan talian ditutup. So saya buka soalan lisan lah pula. Ya. Tadi berkenaan dengan KWSP. Jadi kalau katalah dia kita simpan dalam, contohnya amanah hartanah berhad contohnya kan, dia kata dia dah bayarkan zakat. Jadi Untuk kita itu yang nak tanya tu macam mana? kena make sure betul-betul. Yang betul-betul declare keluar zakat untuk kita terbahaji je. Hak lain semua tak keluar. Bank-bank semua kita simpan dalam bank, mana-mana bank, muamalat ke, bank Islam ke, bank. Dia keluar zakat, bukan tak keluar. Keluar zakat perniagaan dia lah, bukan zakat kita. Memang dia keluar zakat, tapi zakat dia bukan zakat kita. Kita hak duk simpan dalam tu ni, kita simpan, dia kena zakat simpanan. Bukan satu bank kan, kita kena campur kan. Muamalat ada 1,000, Maybank ada 5,000, dah 6 dah. CIB ada 10,000, 16 dah. Kena campur. Tengok tu dia punya belanja. Kan? Jadi maknanya kena zakat 2.5%. Ya. Lain soalan? Tapi kalau yang meninggal tak ada kubur tadi Ustaz, tanya kita meninggal dia terus tanya baik. Kita kena faham hadis Nabi. Kena faham maksud dia, bukan sekadar kita faham secara literal. Sebab itu kalau orang faham secara literal, malaikat bila 7 langkah keluar, malaikat datang untuk bertanya. Lain kali dia tak keluar-keluar, duduk situ ya. So malaikat tak datang. Nampak tak logiknya? Jadi dia tukar-tukar orang. Jangan keluar. Lagi kita tak keluar, malaikat tak datang. Kita keluar lagi, malaikat datang. Bukan itu maksud dia. Hang keluar kata keluar, malaikat tetap datang. Nak ceritanya betapa cepatnya malaikat datang. Itu maksud dia. Begitu juga orang tak ada ke bumi kan, malaikat datang juga. Jadi 7 langkah tu maknanya apa? Nak ceritanya bahawa malaikat datang dengan segera setelah urusan dengan manusia selesai. Kita ke bumi apa, kita selesai urusan kita, malaikat ambil alih dah. Kalau tak ada urusan dengan manusia macam tadi, lagi senang malaikat ambil alih, lagi cepatlah. Jadi benda itu menunjukkan cepat, bukan maknanya mesti literal, mesti beralih macam tu. Tapak kaki melangkah keluar begitu. Tidak. Kalau tidak, dia pakai duk tahun tu bila-bila. Cukup seminggu, 2 minggu, sebulan, malaikat tak ramai. Dia tunggu. Tak habis-habis orang tunggu situ. Baik, Wallahu'alam. Ada soalan? Ada lagi? Tak ada. Ya. Kebaikan apa? Oh, saya tak tahu. Oh, Cina maki. Cina dapat nama? Yalah, saya tahu. Tapi hari tu saya membaca sikit, tapi saya tak alert sangat. Dia ada kebaikannya tahun itu kan. Tapi nak tanya saya kena tengok balik dia punya kajian yang dia buat terhadap daun tersebut. Saya pun tak ingat, dah lupa ya. Sebab memang setiap herba tu ada dia punya kebaikan-kebaikan dia. Cuma kita mempopularkan dia ataupun tidak saja.
sama ada kajian dibuat dengan meluas ataupun tidak. Bahkan dulu saya ingat lagi, di kampung saya banyak daun kapet terbang. Saya tak tahu orang sini panggil apa. Kapet terbang cukup banyak. Orang tak tahu nak buat apa. Lah dia orang buat kajian ni, rupanya dia boleh menghentikan luka. Sudah kan banyak daun-daun itu. Jadi maknanya di situ, segala ciptaan yang Allah bagi ni ada manfaat. Ya. Jadi likulid da'in dawa. Nabi kata setiap penyakit ada ubat. Ada, cuma kita jumpa tak jumpa kan. Nak kena serasi dengan kita. Bila kita cuba-cuba mungkin tak serasi dengan kita kan. Cuba. Kena ada serasi. Serasi cantik lah. Dia match dengan tu badan kita. Mungkin dengan darah kita. Dan sebut mana. Lepas itu tak sama. Ada orang bagus dia kata. Kita makan-makan tak ada pun. Sebab apa? Mungkin tak match dengan kita. Dengan yang lain. So cuba. Ya. Jadi boleh ni. Macam yang ni setakat ni yang saya tak jumpa lah, yang orang cuba ni more than 80% yang serasi. Apa nama tu Ustaz? Yang bukannya tu Eko atau Stek ke? Lempoyang. Oh, boleh. Husin Lempoyang, saudagar unta. Piramli dah kenal lama dah, kita yang tak kenal. Kita yang tak kenal, wow, betul kan? Dan orang Jawa memang cukup-cukup ambil berat. Mereka makan daripada kecil. Saya jumpa orang Jawa. Sini orang Jawa tak? Oh, orang Jawa kenal sangat lah. Dia pahit. Ya, dia pahit. Tapi yang ni dia major dia lempoyang lah. Tapi dia masuk alebara, masuk cekor, masuk ibu kunyit, masuk temulawak, masuk temuira. Formula yang dibuat oleh orang dulu. Orang dulu punya formula. Ya. Jadi kita buatlah bentuk model tablet, so tak pahit lah. Lepas tu ada seorang orang juga dia try, dia gigit, pahit, dia nak cari air. Dia pahit, kalau betul-betul dia punya ni kan. Biasa pahit juga tu. Mana, kecil mana. Boleh buat kajian. Saya di UPM tu banyak buat kajian. Kajian-kajian tentang herba-herba dan sebagainya. Tapi banyak ni herba ni. Kadang kita tak terkaji. Tapi kita kaji kebaikan dia. Satu, formulasi dia doang. Bukan semua bila kata baik terus makan baik dah. Dia kena ada formula dia pula. Formula dia itu dicuba pula, dibuat uji kaji pula. Sebab tu orang panggil mujarab. Tak mujarab, orang dulu dia panggil mujarab sebab apa? Dia uji betul. Jadilah satu formula yang mantap. Jadi kita kena ubah formula dia. Boleh ubah lagi jadi lain. Kan? Macam orang kata makanan sunnah, tapi dia campur macam-macam. Campur macam ni. Lah, bila campur macam-macam benda tentu dia baik kan. Dia nak kena pastikan formula itu betul. Kan? Jadi itu. Macam yang ni memang orang dulu punya formula memang dah terbukti lah. So tak ada masalah lah. Kita tak ragu-ragu lah. Benda tu dah diamalkan sejak zaman bilangan. Yang saja Ici pun satu yang penemuan-penemuan baru yang pada hari ini juga memberi kebaikan dan keserasian dengan seseorang. Kan? Saja Ici oil kan. Itu pun kita nak kena pastikan juga yang betul original lah. Buat teh. Boleh. Saya kata banyak sebenarnya. Banyak herba-herba yang baik yang Allah bagi untuk kita. Okay? Tak apalah, lepas ni kita buka kuliah herba pula kat sini. Banyak soalan herba ni. Lepas ni kita buka kuliah herba pula. Ada soalan? Anak-anak yang belum balik, dia budak-budak yang belum balik ni kalau mati masuk syurga tu, tak ada soal mana. Tak ada soal mana. So tak perlu soal ni, yang soalnya orang tua-tua ada degil-degil. Hanya lihat-lihat ni datang masjid, tu kena soal. Ya, termasuk yang belum balik atau anak-anak padri sekalipun, anak Tok Sami pun belum balik, tak dikira dosa pahala, so masuk syurga. Tu lah masalah budak-budak. Start balik baru dah dipanggil mukallaf, dikira dia bertanggungjawab nak kena Tuhan, tanggungjawab untuk. Cuma kita didik daripada awal lah. Jangan tunggu balik lagi tak buat lah. So didik daripada awal untuk bila balik saja dia dah mantap.
Tapi kalau dia mati boleh balik, dimaafkan. So tak ada masalah. Kalau di bangsa kafir lain macam gila Apa dia? bangsa lain lah. Kalau dari Islam tapi dia gila ke Gila. Kalau gila itu juga. Kalau orang gila ni, dia bukan mukallaf sebab dia tidak ada akal. So dia dimaafkan. Walaupun dia tengok waktu mana dia gila. Fatrah dia gila tu waktu tu balik dah lagi. Kalau dah balik dah, waktu tu dia kira. Kata balik 15 sampai 20, dia okey. 20 baru gila. Start 20 tak kira. Tapi start 15 sampai 20 dia kira. Waktu dia berakal. Tapi kalau dia gila daripada awal memang tak kira. Memang dia ada juga. Orang gila ni dia juga kan. Sebab apa? Sebab dia tak tahu apa. Dia tak tahu apa orang gila. Dia tak boleh berfikir. Bila tak boleh berfikir, dia dimaafkan. Okey? Ada lagi soalan? Soalan kita buka pukul 11 malam. Tak balik malam ni kan? Ada? WhatsApp dah tutup lah. Tutup lah. Abang tadi pengumuman dia buat secara rasmi lah. Assalamualaikum. Soalan ini agak sensitif sikit. Sensitif jangan tanya. Mengenai mini pasaraya yang muncul Arab, malangnya pemiliknya bangsa Cina lah kot. Pengguna bangsanya India lah kot. Pengendalinya rata-rata Islam. Bagaimana status semua pendapatan itu kerana tiada pengasingan, keuntungan tak mungkin diasingkan. Dia kalau kita jual, kalau 7-Eleven lah kita kata kan, 7-Eleven dia jual Arab kan. Jual Arab sini. Jual Arab sini. Sebab kami di Bandar Baru Bangi tak ada Arab. Tak ada. Dulu pernah dia nak buah Arab. Kita protes betul-betul. Tak berani. Begitu juga dulu ada satu store, dia pun nak buat store Arab. Dia bukan nak jual, nak tak store kan. Protes betul, tak jadi. Jadi penduduk kena main peranan, terutama kalau tempat majoriti Muslim. Kerana apa? Kerana kalau orang Islam yang jual Arab haram, dia jual Arab haram, ke mana pun haram. Dia tak boleh jual Arab. Istilah mengendalikan Arab sama lah. Jual Arab ke, pergi bawa lori yang main hantar ke, sama lah benda tu. Apa-apa yang berkaitan dengan Arab. Sebab tu kalau terpaksa kerja tempatnya semakin campur Arab keadaan, kita jangan duduk tempat Arab tu bagi orang lain, orang bukan Islam kendalikan. Baru tak apa. Kalau tidak, tak boleh. Sebab tu kadang-kadang umat Islam ni kena ada kekuatan, kan? Pasaran-pasaran Islam secara sepenuhnya. Kita tempat kita, tapi kita tak ada kekuatan dari sudut ekonomi. Jadi tidak ada alternatif. Sepatutnya kita nak kena kukuhkan perkara tersebut, ya, semangat tu ada. Semangat mak kilau ada. Tapi semangat mak kilau ni kat pawagam je, mayang tak juga. Dia punya semangat bersilat subuh tak ada. Lah, di mana mak kilau ni? Mak kilau betul semayang. Ni hak tengok mak kilau ni semangat tak main semayang. La ilaha illallah. Semangat tak mana? Jadi kena kekuatan itu. Wallahu ta'ala a'lam. Saya rasa cukup lekut sekadar itu perbincangan kita pada malam ini. Muslimat tak tanya langsung ah? Ada kat mana? Bawa hantar lah. Oh, bawa hantar juga. Mana tutup bawa hantar juga. Jadi tak mahu hantar orang. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita dapat duit dari sumber yang tak halal, duit itu nak salur kat mana? Boleh tak masuk kat tabung? Baik. Duit yang tak halal, yang tak patuh syariah, kita tak boleh guna untuk diri kita dan juga keluarga kita. So kita boleh bagi mana-mana kepentingan umum. Masuk tabung boleh, bagi fakir miskin boleh. Bukan untuk kepentingan kita dan keluarga kita. Jadi maknanya kita gunakan untuk kepentingan orang lain, orang sebab kepentingan awam. Boleh. Masuk tabung pun tak ada masalah. Sebab dia hak milik orang. Hak milik orang ramai, bukan hak milik kita.
begitu. So tak ada masalah. Okey? Itu wakil soalan muslimat. Bergadah juga lah. Betul tak apa kan? Mana pula kalau speed mic ke? Ha? Macam speed mic ke, macam jalin ke? Jangan beli awak lah. Beli ni je. Beli buah-buahan, beli vitagen, boleh minum. Dalam tu biar kat dia lah. Kita jangan duk beli yang betul lah. Kan? Baik, jadi sekadar itu pembincangan kita pada malam ini. Moga-moga insya-Allah sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik datang daripada Allah, salah silap saya pemaaf. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma atina afdala ma tu'ti malaka salihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.